Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ismail Syafura binti Aitan. Saya akan menceritakan tentang tujuan video ini adalah dibuat tentang tajuk pencemaran udara iaitu jerebu. Okey, yang pertama adalah untuk memupuk kesedaran kepada orang ramai tentang betapa pentingnya kita memiliki kualiti udara yang sihat. Yang kedua adalah untuk menambahkan ilmu pengetahuan kepada orang ramai tentang apa itu pencemaran udara, apa itu jerebu, tentang apa kesan-kesannya jerebu kepada orang ramai dan apa langkah-langkah yang sesuai untuk kita mengatasi masalah jerebu ini. Yang ketiga adalah untuk memberi peluang kepada orang ramai untuk memberi pendapat dan melontarkan sebarang idea dan melalui komen-komen di bawah. Yang keempat adalah untuk mengajak orang ramai supaya kita sama-sama memelihara persekitaran udara kita dengan tidak melakukan sebarang aktiviti yang boleh menyumbang kepada masalah pencemaran udara ini. Seperti mana yang kita tahu, setiap berlakunya sesuatu sebab itu mestilah ada punca dia kenapa berlakunya benda itu. Sebagai contoh, kenapa berlakunya jerebu dan kenapa berlakunya juga pencemaran udara ini. Pencemaran ini yang berlakunya disebabkan oleh jerebu tersebut. Jerebu ini berlakunya atas disebabkan beberapa faktor yang Malaysia hadapi adalah yang pertama adalah which is pembakaran yang terbuka. Beberapa kaedah dilakukan oleh pihak bomba dalam mengawal kebakaran di kawasan terbabit. Ini termasuk mengorek parit, memisahkan hutan yang terbakar dengan kawasan yang belum terjejas. Seperti yang kita tahu, pembakaran yang terbuka ini selalunya berlaku di kawasan-kawasan bandar dan juga kawasan-kawasan kampung. Seperti yang kita tahu, kadang-kadang orang-orang yang kemas-kemas daerah punya halaman ataupun kampung-kampung, diorang akan membakar daun-daun itu dan kadang-kadang menyebabkan pembakaran itu juga menyebabkan penipisan lapisan ozon. Dan bila pembakaran itu berlaku, disebabkan itu jugalah berlakunya jerebu. Sekiranya pembakaran itu tidak banyak, boleh terkawal lagi. Sekiranya pembakaran itu terlampau banyak dan tidak boleh terkawal, sebab itunya berlakunya jerebu yang terlampau dan pernah berlakunya pada tahun 2014 ataupun 15. Pada waktu itu jerebu yang dihadapi oleh Malaysia sangat kuat dan beberapa aktiviti yang terpaksa kita tergendala kerana agak menyebabkan kesihatan kita sendiri pun boleh terjejas. Dan pada tahun yang kita tahu juga, pada tahun 1983 kalau tak silap saya juga, puncanya berlakunya jerebu pada tahun itu adalah disebabkan atas faktor terbakarnya hutan di Kalimantan, iaitu which is orang panggil fenomena El Nino kalau tak silap saya. Dan disebabkan faktor itu jugalah beberapa kita kena ketahui macam mana kita harus memperbaiki ataupun mengatasi masalah jerebu ini. Seperti yang kita ketahui, jerebu ini sangat common ataupun sangat klise pada tahun semasa dan akan datang. Kerana first, apa yang kita tahu, pada setiap hari ada orang akan beli kereta. Dan akan ada beberapa kilang yang akan buat beberapa production ataupun bahan-bahan yang diorang buat tu. So, bila berlakunya dua benda ini, akan berlakunya asap ataupun pembakaran secara terbuka, which is yang pertama adalah kereta. Kereta adalah daripada asap-asap kereta yang keluar daripada itu yang menyebabkan kita punya pencemaran udara tidak berapa sihat. Yang kedua adalah pelepasan daripada kilang-kilang. So, disebabkan beberapa sebab itu, kadang-kadang pelepasan asap yang keluar daripada kilang itu bukannya asap yang elok, tapi kadang-kadang asap yang ada asid yang disebabkan kadang-kadang banyak penyakit yang kita tidak ketahui. So, punca-punca ini sangat banyak, tapi ada yang commonnya adalah seperti yang saya sebutkan tadi adalah faktor yang pada tahun 1960 yang berlaku, kalau tak silap saya, disebabkan faktor pembakaran terbuka, pelepasan asap kilang, pelepasan asap kereta dan pembahan terbakar seperti kereta api. So, pada tahun 1983 adalah disebabkan yang terbesar adalah faktor puncanya berlakunya pembakaran di hutan di Kalimantan, which is orang panggil itu fenomena El Nino. Yang ketiga adalah disebabkan adalah pada tahun 1997 disebabkan adalah
beberapa kawasan negara ataupun berlakunya terjejas jerebu ini disebabkan beberapa faktor, which is sempadan negara kita berlakunya pembakaran hutan terbuka. So pada tahun 2015 juga benda yang sama berlaku disebabkan faktor negara kita sendiri juga dan faktor negara jiran kita sendiri yang berlakunya masalah ini. Memang tidak dinafikan lagi. Jerebu mendatangkan kesan yang negatif terhadap masyarakat, alam sekitar maupun kepada negara atau dunia. Jadi, jom kita tengok apakah kesan-kesan jerebu yang membawa fenomena kepada pencemaran udara. Antaranya ialah saya akan menerangkan cara mengatasi pencemaran udara. Terdapat 3 cara yang saya akan terangkan. Yang pertama ialah pengumpulan kereta. Bagi yang tak tahu, pengumpulan kereta itu ialah carpooling. Yang kedua, dengan menanam lebih banyak tanaman. Dan yang ketiga ialah mengurangkan penghisapan rokok. Okey, untuk yang pertama tadi tu, yang carpooling. Kalau kita nak pergi ke tempat kerja ataupun kita nak pergi ke tempat awam bersama kawan-kawan, kita boleh menaiki kenderaan bersama-sama dengan mengurangkan kenderaan bermotor atau kita mengurangkan bawa kereta banyak-banyak pergi tempat awam tu. Kita boleh menaiki kenderaan bersama kawan-kawan kita tu untuk pergi ke tempat kerja ataupun untuk pergi ke tempat awam macam untuk beriadah, taman ataupun pergi ke mall. So bila asap kenderaan berkurang, kita dapat mengurangkan pencemaran udara. Yang kedua ialah penanaman pokok. Dengan menanam banyak pokok, kita akan mengeluarkan oksigen yang banyak sebab semua tumbuh-tumbuhan dan pokok-pokok yang kita tanam macam pokok bunga ataupun pokok-pokok biasa, tak kisahlah, asalkan dia tumbuh-tumbuhan, dia akan mengeluarkan oksigen. So oksigen yang terhasil tu dia akan keluar ke udara dan akan menghasilkan udara yang segar. Yang ketiga ialah mengurangkan penghisapan rokok. Walaupun rokok tu hanya satu batang yang kecil, tapi kalau dalam satu dunia ni ramai sangat orang hisap rokok, mesti akan keluar makin banyak asap juga kan. Walaupun rokok tu kecil, tapi bila dah ramai sangat orang hisap rokok, akan terjejas juga udara dan pencemaran asap di udara tu kan. So kalau kita dapat mengurangkan penghisapan rokok ni kepada semua warga-warga Malaysia ataupun warga-warga satu dunia ni lah, kalau semuanya dapat mengurangkan hisap rokok, kita dapat mengeluarkan dan kita akan dapat menghasilkan udara yang segar. So nanti dah tak ada lagi dah pencemaran udara. So kena kurangkan penghisapan rokok. Kesimpulannya, pencemaran udara yang berterusan mampu memusnahkan alam sekitar di mana ia boleh menyebabkan bencana yang besar. Manusia kini hanya tahu untuk mengejar kesesaan hidup, akan tetapi kita bertanggungjawab untuk menjaga alam sekitar supaya sumber alam boleh diwarisi untuk generasi yang akan datang. Dan juga video kami ini untuk meningkatkan kesedaran betapa pentingnya udara bagi mengelakkan pencemaran udara seperti jerebu yang berlaku di negara kita ini. Akhir kata, hargailah alam sekitar yang memberi sumber untuk kita, tidak patut kita musnahkannya. Sekian, itu sahaja daripada kami. Terima kasih.